Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, hari ni kita akan belajar tajuk baru bab 6 persamaan linear matematik tingkatan 1. Okay, nak tahu persamaan linear ni kena mahir algebra. So saya terangkan sikit sejarah algebra. Okay, algebra ialah daripada perkataan Arab al-jabar. Okay, buku yang bertajuk Al-Jabar wal Muqabalah. Okay, penulisnya namanya Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi, seorang ahli matematik berbangsa Arab. Okay, dia banyak menyumbang dalam bidang algebra sehingga digelar sebagai bapa algebra. Okay, Al-Khawarizmi sama dengan nama dewan dekat sekolah. Okay, seterusnya siapakah Diopantes? Okay, Diopantes ialah seorang ahli matematik berbangsa Yunani. Okay, dia tinggal dekat Alexandria, Mesir. Okay, dia juga penulis buku aritmetik. Dia menyumbang kepada penyelesaian masalah persamaan algebra. Okay, juga digelar sebagai bapa algebra. Okay, sekarang kita nak berkenalan dulu dengan siapa itu ungkapan algebra, siapa itu persamaan algebra. Okey, apakah beza ungkapan dengan persamaan? Ialah persamaan itu sendiri mestilah mempunyai tanda sama dengan. Okey, persamaan ni sama dengan ni. Mesti ada sama dengan, barulah nama dia persamaan algebra. Okey, untuk yang pertama ni kita ada 7H tambah 2. Okey, ada sama dengan tak? Tak ada. Okey, dia adalah ungkapan algebra. Okay, yang kedua, X tambah 5 sama dengan 8. Ada sama dengan kan? Okay, so dia adalah persamaan algebra. Okay, seterusnya ada juga sama dengan. So dia adalah persamaan algebra. Ada sama dengan, persamaan algebra. Ada sama dengan, so persamaan algebra. Okay, seterusnya yang bawah ni ada sama dengan juga persamaan algebra. Ada sama dengan persamaan algebra. Okay, ni tak ada. Dia adalah ungkapan algebra. Okay, ni ada sama dengan persamaan algebra. Ini tak ada sama dengan. So, dia adalah ungkapan algebra. Okay. Seterusnya. Okay, kita akan belajar persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah maksud dia huruf tu lah. X, Y, Z tu. Bila ada satu pemboleh ubah, pastikan dalam persamaan itu, persamaan linear itu ada satu huruf sahaja. Okey, dan juga kita akan belajar persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, kalau dua pemboleh ubah, dia mesti ada dua pemboleh ubah. Contoh, dia ada X dan Y. Contoh, dia ada H dengan K. Dan sebagainya. Okey. Seterusnya saya nak terangkan, saya nak bagi penerangan tentang sifat persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey, yang pertama, ia mestilah mempunyai simbol sama dengan. Macam tadi kita dah buat. Okey, bila satu pemboleh ubah, dia mesti ada satu pemboleh ubah sahaja. Contoh X. Okey. X tu pula mestilah mempunyai kuasa yang paling tinggi, dia adalah kuasa 1 sahaja. Okey, dia mesti kuasa 1. Okey, kuasa 1 ni kita tak akan nampak sebab biasanya orang akan tulis X sahaja. Okey. Seterusnya, okey, apa yang tak boleh dalam persamaan linear satu pemboleh ubah? Okey, X tersebut tidak boleh berada di bahagian bawah. Bawah maksud dia per lah. Per pasal dekat bawah macam ni kan. Okay, yang ni tidak boleh. Kalau dia ada, dia bukan persamaan linear satu pemboleh ubah. Begitu juga sekiranya dia melibatkan kuasa 2. Okay, sebab yang paling tinggi kuasa dia hanya kuasa 1. Bila kuasa 1 dia linear, dia lurus, garis lurus. Okay. Begitu juga dengan kuasa 3. So, kedua-dua ini tidak boleh.
Okey. So, contoh persamaan linear untuk satu pemboleh ubah. Okey, tengok contoh yang pertama ni. Yang dalam petak warna pink ni. Okey, so kita ada X tambah 2 sama dengan 8. So, ada huruf apa je kat situ? Huruf X. So, X ni kuasa berapa? Kuasa 1. Okey, maknanya dia betul. Persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey, contoh kita ada M tolak 2 sama dengan 8. So, kita ada M sahaja. Okey. So, betul. Okey, yang ni. Okey, yang ni pula. 2N sama dengan 8. N ni kuasa berapa? Kuasa 1. So, ada huruf N sahaja. So, dia adalah persamaan linear. Dan juga Y per 2. Okey, tadi saya cakap untuk pecahan ni dia tidak boleh berada di bawah. Sekiranya dia berada di atas dan dia per dengan nombor, sebarang nombor, tak kisahlah. Yang penting dia duduk atas. Okey, dia tak boleh duduk bawah. So, kat sini dia adalah persamaan linear. Okey, bagaimana pula dengan sifat persamaan linear dua pemboleh ubah? Okey, yang pertama mestilah mempunyai sama dengan. Okey, ini sama sifat dia macam tadi. Mesti ada sama dengan. Okey, bila kata dua pemboleh ubah, dia mesti ada dua pemboleh ubah. Contoh H dan K. Okey, dan seterusnya dia tidak boleh mempunyai kuasa yang lebih daripada 1. So, kat sini H mesti kuasa 1. K mesti kuasa 1. Okey, lagi satu. H dengan K ni dia mestilah terpisah oleh tambah tolak sahaja. Contoh, kalau kita nampak H tolak K. Yang ni persamaan linear lah ni. Okey, kalau kita jumpa dalam tu lah, adalah sama dengan dia. Contoh sama dengan 3. Ni persamaan linear. Okey, contoh kita ada H tambah 3 sama dengan K. So, ada H, ada K yang terpisah. Okey. Dan dia mesti kuasa 1. Okey, so kalau kita jumpa H dekat bawah, untuk contoh H dengan K ni lah. Contoh kita jumpa H kat bawah. So, automatik dia bukan persamaan linear. Dan sekiranya kita jumpa H dengan K tu rapat. Dia tak terpisah macam ni. Yang tadi yang ni terpisah kan. Ini kalau rapat macam ni pun tak boleh. Walaupun H kat sini kuasa 1, ni kuasa 1. Kalau dia rapat maksudnya dia ada hubungan darab. Okey. So kalau dia darab macam ni, dia rapat. So dia tak boleh. Juga kuasa yang lagi besar daripada 1 lah. Kuasa 2 tak boleh. Kuasa 3 tak boleh. Okay, so contoh satu yang dalam kotak warna pink ni, kita ada X tambah Y sama dengan 8. Okay, X dengan Y ni dia asing. Dia tak rapat. Okay, so kuasa dia pun 1. Dia pun ada sama dengan. Okay, so ni betul. Persamaan linear dua pemboleh ubah. Okay, ni pun sama. M dengan N yang berpisah. Kuasa pun 1 ada sama dengan. Okay, ni persamaan linear dua pemboleh ubah. Okay, ni ada T, ada R, persamaan linear dua pemboleh ubah. Okay, kita ada K per 2. Okay, dia memang pecahan tapi huruf unknown. Pemboleh ubah kita berada di atas, dia masih lagi consider sebagai persamaan linear. Okay, ni pula, dia rapat macam ni. K per 2 tambah KH sama dengan 33. Yang ni bukan persamaan linear. Okay, seterusnya kita nak mengenali lagi lebih rapat. Yang mana satu persamaan linear satu pemboleh ubah, dua pemboleh ubah dan juga bukan persamaan linear. Okey, kalau kita ada X tambah 5 sama dengan 8. So, kita ada X sahaja kat situ. So, dia adalah satu pemboleh ubah. Okey, persamaan linear satu pemboleh ubah. Kalau macam ni kita ada H dengan K ada dua huruf. So, dia adalah dua pemboleh ubah. Okay, yang ni kita ada B dengan B. B dengan B sama lah kan. Okay, dia satu pemboleh ubah. Okay, ni pula dia ada di bawah. Memang dia ada dua. Tapi dia dekat bawah. So, dia adalah bukan persamaan linear. Okay, seterusnya. Negatif 2Y per 3 tambah H. Okay, Y dekat atas. H dekat atas. Kuasa 1 sama dengan. Okay, ni adalah dua pemboleh ubah. Terusnya M per 2 tolak 5 sama dengan 1. Kita ada M saja. So, sama dengan ada kuasa 1. Satu pemboleh ubah.
Okay, dekat sini kita ada PH yang rapat macam ni kan. So, dia adalah bukan persamaan linear. Dan juga walaupun yang terakhir ni adalah W dengan W, tetapi kita tengok kat sini W kuasa 2. So, dia adalah bukan persamaan linear. Okay, seterusnya kita ada, kita mengenali lagi. Okay, kalau kita ada 3X tambah 5 sama dengan 2, ada X saja kat situ, dia adalah 1 pun boleh ubah. Ada 5B tolak A, 20B. So, kita ada A dengan B. So, 2 pun boleh ubah. Seterusnya 3 darab H tambah 3 tolak 1. Ni kita kalau nak tahu kan, kita kena kembangkan dia. So, dia jadi 3H tolak 3 sama dengan 5K per 3. So, dia ada H dengan K. So, dia adalah 2 pun boleh ubah. Seterusnya kita ada X sama dengan 5 tolak 9P. So, ada X, ada P. So, dia adalah 2 pun boleh ubah. Seterusnya kita ada 2Y. Negatif 2Y per 7 tolak H sama dengan 3 per 4. Kita ada Y dengan H yang kuasa 1 dan berada di atas. So, dia adalah 2 pun boleh ubah. Seterusnya kita ada H tolak 2 per H. Duduk bawah dia bukan persamaan linear. Ada kuasa 2 pula. Bukan persamaan linear. Ni kita kena kembangkan dia. Kita kena tengok macam mana pattern dia. Dia adalah XY tolak X sama dengan 5 per 3. So, XY dia rapat macam ni. Dia bukan persamaan linear. Seterusnya kita kembangkan. Dia akan jadi 10J tambah J kuasa 2 sama dengan 9. J kuasa 2 tak boleh kan. Bukan persamaan linear. Macam tu. So kesimpulan dia dekat sini. Yang pertama apa? Yang pertama, persamaan linear dia mesti ada sama dengan. Yang kedua, kalau persamaan linear satu pun boleh ubah, satu huruf saja. Kalau 2 pun boleh ubah, 2 huruf. So syarat yang ketiga, dia mesti kuasa 1 sahaja. Syarat yang keempat, dia tidak boleh di bawah. Kita punya boleh ubah tu tak boleh kat bawah lah. Tak boleh di bawah. Dia per tu dia duduk kat bawah. So yang kelima, dia tak boleh. Tidak boleh. Dia tidak boleh kuasa 2 ke, kuasa 3, 4, 5 lah, sampai 3 tak boleh. Dia boleh saja kuasa 1 sahaja. Yang keenam, dia tidak boleh. Dia tak boleh rapat. Dia mesti jarang-jarang. Dia terpisah lah. Seterusnya. Persamaan linear. Cara untuk menyelesaikan persamaan linear. Dia ada 3 kaedah. Kaedah cuba jaya, kaedah aplikasi konsep kesamaan, kaedah pematah balikan. Kalau kaedah cuba jaya, kita boleh cubalah apa-apa nilai X tu. Contoh, saya nak tahu adakah X tu 1. So saya pun, kita tahu 2, cara nak baca dia adalah 2 darab X. Bila dia rapat, maksud dia darab. So kita nak cuba dengan X sama dengan 1. So dia akan jadi 2. Ni X kita 1. So 2 darab dengan 1 tambah 1. Berapa? 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3. So yang ni bukan, sebab dia nak, dalam equation ni, persamaan ni dia kata dia nak sama dengan 7. Kita dapat 3. Bukan. So kita cuba lagi. So kaedah cuba jaya. Cuba lagi. So kita cuba X sama dengan 2 pula. So kita
kita akan gantikan X kita 2. So 2 darab 2 tambah 1, 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. So 5 bukan 7 juga. So kita kena cuba lagi sampai berjaya. So kita cuba X sama dengan 3. Okay, so kita masukkan 2 darab 3 tambah 1. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. Ni. Akhirnya kita jumpalah persamaan yang kita masuk nilai X tu dapat jawapan 7 seperti yang dinyatakan dalam persamaan yang diberikan. Okay, so apa kesimpulan kita? Maka kesimpulan kita ialah X kita untuk persamaan ni X sama dengan 3. Kita ambil balik jawapan yang ini. Okay, so lagi satu, bila kita menyelesaikan persamaan, maksud dia kita nak cari benda yang kita tak tahu, iaitu kita punya pemboleh ubah. Okay, anu ataupun unknown. Okay, so kaedah yang kedua ni adalah aplikasi konsep kesamaan. Dia macam timbang. Bila dia timbang, dia mesti sama rata, sama berat. Macam tu. Okay, so tengok kat sini. Kita ada 2X tambah 1 sama dengan 7. Sama macam tadi. Okay, untuk sebelum sama dengan ni, kita consider sebelah kiri, left. Okay, selepas sama dengan, kita consider sebagai right. Okay, so left dengan right mestilah seimbang. Okay, so kita ada 2X tambah 1. Ni adalah 2X tambah 1. Dia tambahkan benda tu, letaklah atas satu timbang ni. Okay, so manakala sebelah kanan dia sama dengan 7. Okay, untuk perwakilan dia punya unknown tu, unknown tu kita pakai petak lah, sebab dia nampakkan dia sama, dia adalah 2X. Tapi kalau nombor, kita samakan lah nombor. Kalau nombor kita pakai bulat. Okay, so sini nombornya 1, so 1 bulat. Yang sebelah kanan ada 7 bulat. 7 bola lah kot 7 bola. Okay, so kat sini macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak menyelesaikan persamaan linear ni, macam mana kita nak tahu nilai X dia. Okay, sekarang ni kita nak bagi dia sama, kita nak tahu X tu sebenarnya berapa nilai dia. Okay, so kaedah yang pertama, kita tolak 1 sebelah kiri. Bila sebelah kiri tolak 1, kanan pun kena tolak 1, sebab dia nak seimbang. Okay, so dia guna kat sini tolak 1 dan tolak 1. Bila tolak, sekiranya kita potong dia lah, kita ambil dia 1. So berapa yang tinggal sekarang? Sekarang tinggal lah 2X. Ni je tinggal X1 1X dengan 1X lagi. So jadi 2X kan. Okay, lepas tu kat sebelah sini tinggal 6. 3 kan, 6 kan. Okay, so macam mana nak tahu 1X tu berapa? Kalau 2X tu sama dengan 6, so kita bagikan dia sama banyak lah. So kalau ada 6 bagi sama banyak, dapatlah seorang 3 kan. So maknanya 1X tu sama dengan 3. Dapatlah jawapan. Maka okay, maka ni saya memang selalu guna marker untuk last ending jawapan. So marker ni macam ni, ada titik 3 macam ni. So X sama dengan 3. Macam tu. Okey, dan kaedah seterusnya ialah kaedah pematah balikkan. Okey, apa yang dia patah, apa yang dia balik. Okey, so kalau kita faham, kita nak baca 2X tambah 1 sama dengan 7 tu. Okey, so kita akan baca dalam keadaan dia ke kanan, dia adalah X darab dengan 2. Okey, kita nak cerita pasal X tu. Okey, apa yang berlaku kepada X? So X darab dengan 2. So X darab dengan 2, lepas tu baru tambah 1. Lepas tu baru sama dengan 7. So sekarang nak patah balik, kita nak buat apa? Okay, yang tambah kita akan patah balik dia akan jadi tolak. Okay, sekarang kita nak ke kiri pula. Arah ke kiri, ni namanya pematah balikkan. Okay, bila kita patahkan dia ke kiri, dia mesti buat daripada 7. Tadi kita baca daripada X. Sekarang kita nak calculation kita, pengiraan kita mula daripada sebelah kanan. Apa 2? Sebelah kanannya. Kita akan mula dari sini. Okay, so mula dengan 7. Okay, sebabkan ni tadi pematah balikkan tadi, kalau dia tambah, kita patah balik jadi tolak.
1. Berapa 7 tolak 1? 6. Okey, dah dapat jawapan 6. Okey, teruskan lagi. Kalau dia darab, kita kat sini kena buat bahagi. So, kita kena 6 bahagi dengan 2. So, 6 bahagi 2, dapatlah 3. Maka menyelesaikan soalan ni, X sama dengan 3. Okey. So, berdasarkan ketiga-tiga kaedah ni, saya ingin mahirkan kamu untuk cara yang paling praktikal lah, paling mudah untuk kita mahir persamaan linear ni dengan cara yang paling, saya kira paling pantas lah. Okay, so kat sini sebelum kita kita kena simpan dalam memori kita. Sekiranya tambah, okay, kita akan pindah. Pindah maksudnya kalau kita ada sama dengan, kita sekarang ada dekat sini. Okay, when kita nak move on daripada sama dengan ni, kita akan jadikan dia, saya akan panggil dia pindah. So, bila dia pindah daripada tambah, dia akan pindah sebagai tolak. Dan juga begitu juga kalau sekiranya negatif tolak, kita pindah jadi tambah. Macam tu lah hidup kita ni. Kalau rasa macam dah buat salah tu, berubah, pindah dekat dah kebaikan. Dah buat baik, buat jahat balik, pindah balik, buat balik. Macam tu lah. Okay, so kita nak selesaikan X. So, bila kita nak selesaikan X, mata kita mesti fokus kepada X tu. Okay, so macam mana nak cari nilai X ni? Okay, so turunkan X. Okay, kalau nak mahir juga, kita kena, kalau nak, macam nak cakap, nak efektif ke? Nak efektif, kita kena sama dengan tu, kita bagi dia lurus saja. Jangan bengkok-bengkok. Okay, sekarang kat sini X sama dengan berapa? Okay, 7 ni dia sebagai tuan rumah, dia orang kanan kan. Dia memang tuan rumah, dia turun je. Dia turun dulu. Lepas tu tetamu ni, yang nak pindah ke sana tadi ni, tengok simbol dia positif. So, dia pindah sebagai tolak. Berapakah jawapannya? 7 tolak 2. Okay, so jawapan dia, kita terus dapat jawapan X sama dengan 5. Okay. So, kalau contoh yang kedua, kalau kita ada tolak, macam mana kita nak pindah sebelah? So, X sama dengan 7. Tuan rumah turun dulu, tuan rumah. Okay, so yang ni nak pindah sebelah ni. Sebab nak tahu X tu berapa. Yang tak ada kaitan dengan X tu semua nak pindah sebelah yang lagi satu lah. So, kalau negatif pindah jadi positif 2. So, X sama dengan 7 tambah 2, 9. Okay, ni adalah dua jenis soalan lah yang berbeza. Sebab satu jawapan dia 5, satu jawapan 9. Okay, ni contoh soalan. Okay, macam mana pula kalau darab dengan bahagi? Okay, so kita kena faham, kalau darab pindah jadi bahagi, kalau bahagi pindah jadi darab. Okay, so kat sini kita baca macam ni, kita nak baca 2x ni. So, kalau dia rapat macam ni, 2x adalah darab. So, x, nak cari x kan? Okay, so x stay. So, dia sama dengan, okay, 7 tuan rumah turun dulu tuan rumah. Okay, baru kita fikirkan 2 ni. 2 dengan x ni siapa? Dia adalah darab. Pindahkan jadi bahagi. So, bahagi dia akan duduk di bawah. Kan namanya bahagi ni. 7 bahagi 2. Sekiranya 7 bahagi 2 tu tidak dapat diselesaikan, itulah jawapan dia. 7/2. Macam tu. Okay, seterusnya. Macam nak cari? Kalau dia bahagi. Okay, so dekat sini dia bahagi, pindah jadi darab. Okay, disebabkan X ni macam pelarian kan. Dia kena pindah dulu sebab 2 ni. Dia kacau 2 kan. So, 2 turunkan dulu. So, 7 turunkan. So, X ni sebagai bahagi akan pindah jadi darab. Dia akan duduk sebelah sana. Dia akan pindah sana jadi darab. So, 7 darab X, 7X. So, nak cari X kan. So, X stay. Okay, siapakah 7 dengan X ni? 7 dengan X ni dia, sifat dia darab. Sebab dia rapat kan. So, kita pindahkan balik 7 tu. So, dia jadi 2/7. Baru dapat nilai X sama dengan berapa. Okay. Okay, so
Macam mana pula kalau ada soalan yang panjang-panjang sikit macam ni. Okay, sekarang kita ada 3x tambah 2. Okay, kita kena pisahkan dulu yang memang tak rapat dengan x ni lah. So 3x ni kita staykan dia. So dia sama dengan 7 ni sebagai tuan rumah, turun dulu. Okay, sekarang saya nak pindahkan 2 ni ke sebelah. So bila pindah, positif pindah jadi negatif, kita sama kat sini, tolak 2. Okay, berapa 7 tolak 2? 5. Okay, sekarang kita tinggal 3x sama dengan 5. Okay, nak tahu x sama dengan 3 dengan x ni hubungan dia apa? Darab. So darab pindah jadi bahagi. So 5 tuan rumah turun dulu, tuan rumah. Okay, barulah tetamu datang. Tetamu ni nak pindah ke sana ni. So darab jadi bahagi. So dia duduk bawah. 5/3. Okay, dah cukup. Okay, saya tidak perlu menggunakan kalkulator. Okay, so yang ni pula kita ada 3x. Okay, 3x ni kita sabar dulu kan. Kita nak pindahkan orang ini. Orang yang tak rapat dengan x ni lah. So 7 tuan rumah, daripada negatif nak pindah sebelah, dia jadi tambah. Okay, berapa 7 tambah 2? 9. Okay, sekarang kita ada 3x sama dengan 9. Okay, 3x tu sendiri darab. So x kat sini stay. So x sama dengan, tuan rumah turun dulu, 9. So 3x darab pindah jadi bahagi. Okay, dalam keadaan macam ni kita boleh selesaikan. So kita kena teruskan lagi. Berapakah 9 bahagi 3? 9 bahagi 3 ialah 3. Macam tu. So berapa x? X sama dengan berapa? X sama dengan 3. Macam ni. Okay, seterusnya. Okay, macam ni kita nak buat. Okay, sekarang yang rapat sekarang adalah 3x per 2. Okay, so kita kena hold dulu. Kita kena pisahkan dulu yang tak ada kaitan. Bukan tak ada kaitan, dia macam bau-bau bacang lah dengan x ni kan. Okay, so 7 ni stay. Sekejap saya nak kekalkan dia punya sama dengan tu lurus. Okay, sekarang kita 3x per 2. Okay, sekarang kita 7 tuan rumah. Okay, sekarang negatif 9 nak pindah sebelah. Dia jadi tambah 9 berapa? 7 tambah 9, 16. Sekarang kita ada 3x per 2 sama dengan 16. Okay, macam nak selesaikan ni? So kita tinggalkan dulu 3x. Okay, sekarang kita pindahkan 2. So 2 sebagai bahagi dia akan jadi darab. So 16 darab 2. Nak terus darab boleh, nak tulis jalan kerja pun boleh. Tapi kalau saya terus tulis jawapan boleh . Okay, so 16 darab 2 berapa? 32. Okay, baru 3x sama dengan 32. Sambung lagi ni. Okay, so x berapa? X sama dengan 32 tuan rumah turun dulu. So 32 per 3. Dah tak boleh selesai dah. Itulah jawapan dia. Okay, next. Okay, kita ada 3 per 2x. So kita akan pindahkan yang bau bacang dulu. So 7 positif 5 pindah jadi negatif 5. Berapa 7? Tolak 5. 2. So kalau 3x per 2 sama dengan 2. Okay, so macam mana nak buat? So 3x sama dengan 2 ni, 2 yang bawah ni bahagi kan. Yang kat atas ni memang ada 2. So bahagi pindah sebelah jadi darab. Berapa 2 darab 2? 4. So kita ada 3x sama dengan 4. So x sama dengan 4 per 3. Siap. Okay, macam ni pula. Macam mana nak selesaikan? Kalau x tu ada dekat dua-dua bahagian. Ada kiri, ada kanan ada. Okay, so untuk mudahkan, kamu kena faham konsep yang saya nak terangkan ni. Okay, sama ada kita nak pindahkan dia ke kiri atau ke kanan, dia bergantung kepada siapakah x yang paling besar. X dulu yang akan buat keputusan. Okay. Sekarang kat sini kita ada 2 dengan negatif 3. Siapa lagi besar? Kalau ikut garis nombor, kat sini 2, negatif 3 kat belakang ni kan.
Okay, so siapa yang paling kanan dia lagi besar. So kat sini kita nampak 2 lagi besar. So bila 2 ni besar, dia macam abang lah kat situ kan. So adik ni kena pergi dekat abang dia. So kita kumpulkan X. So kita ada 2X. So yang sini nak pindah sebelah. So negatif pindah sebelah jadi positif tambah 3X. Okay, kat sini kita akan kumpulkan nombor. So 7. Turunkan 7 dulu tuan rumah. Okay, ni yang nak pindah ni. So positif 2 pindah jadi tolak 2. Okay, berapa 7 tolak 2? 5. Okay, berapakah 2 tambah 3? 2x tambah 3 adalah 5x. So x sama dengan, okay, 5x ni darab. So 5 yang pertama ni turun dulu. Okay, so darab pindah jadi bahagi. So berapa 5 bagi 5? 1. So x sama dengan 1. Macam tu. Okay, seterusnya. Okay, kita ada B. Negatif 2B dengan B. Siapa yang lagi kiri, siapa yang lagi kanan ni? Okay, kat sini kalau negatif 2 dekat sini. Negatif 2 dekat sini. 1 dekat mana sini kan? Okay, siapa lagi kanan? 1 dengan negatif 2 tentulah yang positif. So kita akan kumpulkan satu tempat. Okay, B ni dia positif. Bila dia dekat depan, dia tak payah tulis lah positif tu ya. So kita ada B. Okay, lepas tu kat sini nak kumpulkan B satu tempat kan. So B tu sana negatif pindah jadi positif 2B. Okay, bila B dah pergi sebelah kanan, maka nombor duduk sebelah kiri. So ini tuan rumah ni turun dulu. Tuan rumah kita ni namanya negatif 9. Letak negatif 9. Kat sini 7 ni, tengok simbol dia tu tak ada negatif, dia positif. So kalau positif pindah sebelah, dia jadi negatif 7. Okay, kita selesaikan. 2 tambah 1 3B. 97 negatif 16. Okay, so nak tahu B. So B ni darab dengan 3. So 3 dia akan pindah sebagai bahagi. Macam ni. Okay, seterusnya. Okay, kalau kita punya pemboleh ubah ada pecahan, tapi ni bukan pecahan yang pemboleh ubah tu dekat bawah, dia dekat atas. Okay, so kita boleh selesaikan dengan mudah. Okay, so kita tengok kepada angka dia. Angka dia adalah sebelah sini 1/6. Sebelah sini 4. So 1/6 dengan 4, siapa lagi besar? Tentunya 4. So M akan kumpul sebelah kanan. So tuan rumah ni turun dulu. Okay, barulah yang ni pindah sebelah dengan positif kat sini tau. Dia tak ada simbol kan, dia positif. So pindah jadi negatif M/6. Okay, kat sini negatif 2 tuan rumah. Okay, 7 ni positif pindah sebelah, dia akan jadi negatif 7. So negatif 2, negatif 7, negatif 9. Okay, yang ni kita boleh tekan kalkulator. Okay, macam mana nak tekan kalkulator? Sebab dia pecahan kan. Kamu tak payahlah nak samakan pembawah ke kan, tak payah. Okay, kat sini kita tengok nombor dia kat sini 4. So kat sini nombor je 1/6 macam ni. So ambil kalkulator, tekan 4 tolak 1/6. So jawapan dia adalah, tekan shift ABC. Okay, bagi jawapan dalam pecahan tak wajar, iaitu 23/6. 23/6 M. Ni kan cerita pasal M kan. M yang ditolakkan. Masih lagi ada M kat situ. Okay, so kat sini. Okay, kat sini saya ajar lagi shortcut dia. Okay, kat sini dia adalah 23/6 M. Okay, kalau ikutkan 23/6 M ni dia rapat kan. So angka nombor untuk dia ni adalah 23/6. So bila dia rapat, maknanya dia darab. Okay, so macam mana nak buat? Okay, dekat sini negatif 9. Okay, ni darab pindah jadi bahagi. Bahagi 23/6 sama dengan
M. Okay, macam mana nak buat ni kalau bahagi ada pecahan ni? Okay, kita dah belajar. Skor rendah dulu. M sama dengan berapa? Okay, so negatif 9. Kita nak tukar bahagi ni kepada darab. Macam nak tukar? Kita akan terbalikkan pecahan tu. So, darab dengan 6 per 23. Saya boleh tekan kalkulator. Negatif 9 darab 6 per 23. Kita tekan shift ABC untuk dapatkan jawapan dalam pecahan tidak wajar. So, jawapan dia negatif 56 per 23. Okay, seterusnya. Okay, saya ajar laju supaya video ni dapat dipendekkan. Sekiranya kamu ingin ulang, kamu boleh play semula. Play video semula, ikut poin yang nak diulang. Okay, seterusnya kita ada 1/2 dengan 1/3. Siapa lagi besar? 1/2 ke 1/3? Mestilah 1/2. Okay, so maknanya X akan berkumpul di sebelah kiri. So, X/2. Okay, ini positif. Pindah sebelah jadi negatif. X/3. So, sama dengan 7. So, kat sini negatif 9. Pindah sebelah. Tambah 9. Okay, so 9 tambah 7, 16. Okay, so yang ni kita tekan kalkulator. Okay, yang atas ni dia ada nombor 1. So, 1/2 dengan 1/3. Okay, tekan kalkulator. 1/2 tolak 1/3. So, dapat 1/6. Okay, so kita tulis 1/6X. Okay, lepas tu kalau saya darabkan, okay, macam mana nak cakap kalau 1/6X ni, X ni adalah per 1 tau. So, bila kita nak rapatkan dia 1 darab X, X. 6 darab 1, 6. So, kalau kita rapatkan dia, dia akan jadi X/6 sama dengan 16. Okay, so X sama dengan, okay, bahagi. So, bahagi pindah jadi darab. So, 6 darab dengan 16. So, dapat 96. Macam tu. Okay, seterusnya. Okay, macam mana nak selesaikan soalan ni? Okay, so kalau ada operasi macam ni, operasi macam cakap, dia ada pecahan macam ni. So, 5 ni kena bagi kepada orang yang tak ada 5 tu. Kena bagi ke orang sebelah. So, bahagi pindah jadi darab. So, 2X tambah 13 sama dengan 5 darab 7 berapa? 35. Okay, baru rasa saya macam biasa. So, 2X T. So, tuan rumah 35. Positif 13. Positif pindah jadi tolak 13. Okay, 35 tolak 13 dapat 22. So, 2X sama dengan 22. So, berapa X? X sama dengan, so, 22 tuan rumah. Okay, so ni kat sini darab. Pindah jadi bahagi. Okay, berapa? 22 bahagi 2. 11. Okay, seterusnya kalau kita ada masalah kurungan, kita kena kembangkan supaya dia bebas. Okay, so kat sini 5 darab X, 5X. So kat sini 5 darab 4, pone. Darab ni kena ikut pone ni. So, negatif 20. So, sama dengan X tambah 16. Okay, so macam mana nak kira? Okay, X ada kiri kanan. So, yang lagi besar adalah 5. So, 5X. So, yang ni X dia positif. Pindah sebelah jadi negatif X. So, sama dengan, okay, 16. Turunkan sebagai positif sebab dia memang positif kan. Kalau turunkan, maksud dia ambil simbol dia tu. Jangan tukar. Turunkan. Tapi kalau pindah, simbol dia kena berubah. Okay, so kat sini ada negatif 20. Pindah sebelah jadi tambah 20. So, 16 tambah 20 dapat 36. Okay, 5 tolak 1, 4X. So, X sama dengan, okay, 36.
Okey, 4x tu darab, pindah jadi bahagi 4. So, dapat 9. Okey, so jawapan dia x sama dengan 9. Okey, itu dia untuk persamaan linear satu pemboleh ubah dan penyelesaian persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey, kita akan sambung dengan penyelesaian persamaan linear serentak dua pemboleh ubah. Okey, terima kasih.